Yalah, kalau anda nampak slide ni antara yang kalau anda tidak tahu apa visi, misi dan juga moto mampu, mungkin tak ramai yang tahu. Ramai yang lebih mengenali SKMM sebab SKMM sekarang ni dia punya pendekatan tu lebih moden dan juga lebih in trend berbanding dengan mampu lah. Tapi mampu ni actually di sebalik semua tu mampu yang utama sebab dia berusaha untuk memodenkan pentadbiran dan juga pengurusan di kerajaan Malaysia lah. Kalau dia tengok dekat visi dia, peneraju pemodenan penyampaian perkhidmatan awam. Okay. Next, ini adalah logo SKMM. Okay, baiklah. Okay, definisi media sosial. Apa itu media sosial sebenarnya? So, dia merujuk kepada sejenis saluran komunikasi dalam talian. So, online, online communication yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan mudah secara bebas, berkongsi dan membincangkan maklumat menggunakan apa-apa saja medium, terutamanya teks, gambar, video dan audio. Jadi secara dia, apa-apa saja interaksi yang kita buat online menggunakan platform, apa-apa saja platform yang ada sekarang ni yang membolehkan kita berinteraksi antara satu sama lain, itu adalah media sosial. Interaksi satu sama lain tu dia ada banyak jenis. Nanti kita go through, kita akan lihat lebih lanjut lagi. Okay. Jadi ini adalah dalam skop penjawat awam ataupun dalam skop agensi rasmi, terutamanya especially di PPD, di sekolah-sekolah, di KPM lah, secara dia, manfaat dia adalah untuk menyalurkan maklumat dengan lebih efektif dan juga untuk increase ataupun meningkatkan engagement ataupun penglibatan pelanggan. Jadi ini yang kita nak sebenarnya. Dulu-dulu beberapa tahun kebelakangan ni, cara untuk kita menyampaikan maklumat usually hanya ada satu dua cara saja, sama secara surat, di pigeonhole masing-masing, ataupun di fax, ataupun secara telefon, ataupun kita kena advertise di TV lah, ini kerajaan. Tapi sekarang ni untuk sampaikan maklumat adalah sangat mudah, dan ini lebih-lebih lagi kepada agensi-agensi rasmi kerajaan seperti di sekolah-sekolah. Sangat mudah untuk sampaikan maklumat. Kita boleh menggunakan Facebook atau menggunakan mana-mana media sosial untuk sampaikan maklumat. Maklumat ni boleh sampaikan kepada kita punya pelanggan, kita punya klien, kepada orang awam ataupun komuniti setempat lah. Dan secara tidak langsung ini akan meningkatkan penglibatan pelanggan. Jadi dulu-dulu one way communication saja. Kita sampaikan maklumat tapi orang nak dapatkan balik feedback ataupun apa-apa saja pertanyaan, komen, kita tak dapat nak buat. Sekarang ni dengan ada media sosial, it's a two-way interaction ataupun dua hala komunikasi. Apa-apa saja maklumat kita sampaikan, orang boleh komen balik ataupun orang boleh tanya secara real time. Tak payah tunggu 2-3 hari. Kalau ada surat, kita hantar surat balik ke. Dulu ada dalam section dalam surat khabar kan, orang mengadu tentang itu ini. Dia ada section tu. Jadi publisher ataupun penerbit surat khabar dia siarkan dalam surat khabar. Sekarang ni tak perlu tunggu 2-3 hari untuk publishkan di surat khabar. Semuanya boleh dibuat atas talian saja. Google saja agensi-agensi yang terlibat dan dia boleh search nombor telefon, search email, search WhatsApp. Jadi penglibatan pelanggan ni lebih meluas lagi. So itu manfaat penggunaan media sosial di kalangan agensi-agensi kerajaan. Ini saya cakap berdasarkan experience ataupun pengalaman di College Vocational lah. Kemudian saya ada unit-unit yang menguruskan maklumat. Jadi ini antara yang kami saya boleh kongsikan. Okay. Macam saya beritahu tadi, ada jenis-jenis social media, ada banyak dekat sini. Actually dia ada banyak lagi pecahan, tapi mungkin untuk kita tak semua yang kita gunakan.
Kalau guna semua ni memang 24 jam kita ada pun tak cukup. So ada social media jenis networking macam Facebook, instant messaging macam WhatsApp, Telegram, tu semua kita boleh panggil dalam networking juga. Sebab kita menghubungkan antara satu pihak kepada pihak yang lain. Ada image sharing. Kalau kita gunakan pelantar untuk berkongsi gambar, kita gunakan Pinterest. Pinterest ni usually kalau nak tengok dekorasi rumah ke, cara contoh dia, ataupun nak tengok apa-apa inspirasi, kita boleh guna Pinterest. Flickr, Flickr, Picasa, Instagram. Instagram ni pun sama juga, tapi Instagram pun dah jadi networking juga sebab Instagram ada function message kan. Jadi dia tengok gambar, dia boleh komen juga. And then dia ada live. Sekarang ni banyak platform social media macam Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, dia boleh jadi merangkumi bermacam-macam jenis juga sebab dia ada feature-feature pun dia punya apa orang cakap tu, yang baru lah, add-on yang baru. Macam ada WhatsApp story, Instagram ada Instagram live dan sebagainya. Blogging saya tengok usually blogging popular di kalangan guru-guru lah. Sebab guru-guru dia mau share. Dulu sebelum Facebook jadi popular untuk share, untuk berkongsi maklumat. Dulu blogging popular, especially Blogspot ataupun WordPress. Tumblr dah kurang. Blogspot dengan WordPress ni orang guna untuk share. Lepas tu dekat bawah tu ada ruangan komen. Jadi apa-apa saja yang cikgu kongsi, dia orang akan tulis dan juga ada tarikh dia sendiri, so orang boleh tahu adakah perkongsian ini up to date ataupun yang dah lama. Kalau yang dah lama mungkin orang tu dia akan, ataupun orang yang menulis tu dia akan update balik mengikut perkembangan terkini. And then orang dekat bawah tu boleh komen. And ni pun two way communication lah, orang boleh penulis tu boleh reply ataupun boleh balas balik apa yang dia komen tu lah. Ada microblogging tu basically kita macam blog juga tapi dia terhad dia punya jumlah perkataan tu lah yang popular. Twitter, tak tahu ada microblogging yang lain atau tidak. Video sharing, okay, macam YouTube, dan juga collaboration lah. Collaboration ni kongsian ataupun kita bekerjasama dalam talian untuk, especially untuk buat kerja. Yang popular sekarang yang Google Drive, Google Docs semua ni, kita boleh share dengan pengguna-pengguna yang lain dan diorang boleh edit ataupun ubah, update terus, tidak payah macam kita hantar ke Telegram and then orang tu update menggunakan komputer dia, lepas tu hantar balik dekat kita and then kita hantar dekat orang lain dan sebagainya. Jadi ini antara jenis social media yang di mana ada kebaikan dia dan juga of course ada keburukan dia. Kebaikan ni banyak sangat kalau kita gunakan dengan cara yang betul. Tapi keburukan dia pun banyak juga kalau kita terlalai untuk gunakan. Especially kalau tiada pemantauan ataupun tiada cakap tu garis panduan yang perlu diikut. Kita main sembrono saja kan. Mungkin kita yang penjawat awam ni, kita dah boleh matang untuk berfikir untuk buat ni semua. Tapi bagi anak-anak kita ataupun bagi pelajar, diorang ni tak ada kawalan, tak ada pemantauan, memang diorang akan terleka lah bila tak ada pemantauan. Jadi bagi agensi yang menggunakan media sosial macam College Vocational Keningau, PPD Keningau, amalan baik yang sepatutnya kita ada adalah pertama, kita paparkan perkataan rasmi di page-page kita. Contohlah kita guna Facebook kan, kita ada contoh dekat bawah tu Jabatan Penerangan Negeri Sabah, Majlis Keselamatan Negara. Okey, dulu memanglah kita buat rasmi kan. Media sosial ni apa-apa saja yang online kan, atas talian, dalam internet, semuanya dia akan berubah ikut zaman. Dia akan makin ke depan. Dulu kita tulis rasmi kalau kita nak mark kita punya teritori. Yang Facebook tu adalah rasmi
College Vocational Keningau punya sahaja, bukan entiti lain. Kalau ada yang banyak-banyak College Vocational Keningau, itu mungkin orang lain yang create dan itu tidak rasmi. Jadi kita tidak tanggungjawab apa-apa saja maklumat yang disampaikan oleh page-page tersebut. Tapi sekarang ni kita ada ikon, kita ada button verify di mana page-page tu semua kita boleh verify dengan host. Terutamanya contoh dia Facebook, kita boleh verify page tu supaya benda tu jadi rasmi. Kalau kita nampak, kalau artis-artis ataupun ikon-ikon individu, dia orang banyak gunakan ada mark biru, dalam biru tu ada tanda right. Itu maksudnya verify lah, itu adalah rasmi dia punya dan tiada lagi perkataan rasmi. Takkan nak tulis Khalifah Afnan rasmi kan macam tu. Macam pelik pula. Ataupun nama-nama individu pasti ada rasmi. Tidaklah. Sekarang verify tu boleh jadi itu adalah rasmi juga. Okay. And then nama agensi lah. Terutamanya kalau agensi awam, untuk tidak mengelirukan pengguna ataupun komuniti, dia orang akan guna nama yang betul. Ataupun nama yang widely known ataupun yang meluas orang tahu, macam College Vocational Keningau nak tulis tu panjang sangat, kami tulis KV Keningau macam tu. So KV, dia punya akronim KV tu satu Malaysia dah tahu sudah sekarang. Dulu mungkin 2013 dulu time KV baru nak start, orang ramai tak tahu. Jadi sekarang ni kita boleh tukar sudah daripada College Vocational Keningau tukar kepada KV Keningau. Kedua adalah meletakkan jata kerajaan dan logo rasmi agensi jika ada dengan jelas. Macam contoh tu juga, diorang punya semua agensi rasanya ada logo-logo tu sendiri. Tapi dengan arahan kadang tu macam PPD Keningau, diorang kena tukar kepada logo KPM, lepas tu bawah tu ada tulis Jabatan Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Kita guna jata negara saja. Ketiga, dalam description mana-mana di Instagram ke, di Facebook ke, dia ada pernyataan pengenalan apa yang siapa saya macam tu. Siapa College Vocational Keningau. So kami ada tulislah dalam bahasa Inggeris. And then kandungan tu, konten dalam media sosial yang kami buat tu, apa yang kami tawarkan lah ataupun apa yang kami memberi khidmat kepada agensi-agensi yang lain, kepada komuniti ataupun agensi yang lain. Dan kelima, menggunakan bahasa yang mudah difahami. Itu kita tengoklah siapa kita punya target pelanggan. Kalau kita rasa nak go for international antarabangsa, kita boleh go for full English. Kalau kita punya pelanggan komuniti setempat, guna bahasa komuniti setempat tu lah. Macam ada Facebook yang in Mandarin ataupun Cantonese kan. Bahasa diorang punya pelanggan, diorang punya target audience adalah mungkin penduduk bangsa Cina atau penduduk bangsa India ataupun bangsa-bangsa lain lah. Itu diorang punya target. So ini adalah amalan baik dalam etika pemaparan media sosial. Okey, ini adalah keratan snapshot daripada Astro Awani April 3, 2019, di mana diorang telah melaksanakan satu survey responden. Ada 1,000 lebih responden, 1,100 kan ya, responden yang menggunakan media sosial. Adakah mereka pernah berkongsi kandungan berunsur prejudis terhadap perkauman, agama, jantina, seksual dan keganasan? So 77% mengatakan tidak, diorang tidak pernah berkongsi. Dan 23% lagi diorang kata ya, saya pernah berkongsi. Okey, berkongsi dekat sini bukan maksudnya diorang tulis, diorang share tau. Ini boleh jadi juga diorang tulis sendiri apa yang diorang punya posting tu berunsur prejudis ataupun apa yang diorang reka tu berunsur prejudis. Ada juga yang share ataupun berkongsi tanpa usul periksa ataupun dengan niat, memang niat untuk melakukan prejudis terhadap perkauman, terhadap keganasan dengan niat, ataupun memang diorang tiada niat. Either way, benda tu jadi buruk. Walaupun tiada niat, tapi once anda berkongsi, sekali anda berkongsi dalam media sosial, benda tu tak boleh padam lah orang kata. Walaupun anda padam sendiri. Walaupun anda padam, kalau ada orang lain screenshot kan, print screen, habis. Credibility kita sebagai penjawat awam tu memang akan tercalar lah.
Actually kalau dia orang tahu mana kita bekerja kat situ. Dia tahu, oh ni kerja di qualification Kenyau, dia pernah share tentang something yang melibatkan perkauman. Orang tahu tu. Orang boleh check dia screenshot walaupun dia dah delete dulu. Orang rajin nak screenshot lah. Kalau macam saya malas tak. Biarlah kita biar saja. Tapi benda-benda sini, maksud dia dekat sini apa? Maksud dia dekat sini walaupun sedikit peratus dia, ada orang yang share. So bila ada orang share, ada orang baca, betul tak? Kalau dalam 1000 friend list anda, ada satu orang share pun, keluar juga dekat newsfeed ataupun dekat anda punya, sekarang ada WhatsApp story, ada Instagram story. Macam-macam. Kita boleh kadang tu sepintas lalu kita baca. Kalau yang panjang berjela tu, mungkinlah kita skip. Tapi yang pendek-pendek ni, yang macam, biasa manusia ni, kita ada sifat ingin tahu tau. Kita ada sifat curiga. Kadang kita nak baca juga. Walaupun benda tu betul atau salah, kita tolak tepi. Yang penting kita baca dulu. Lepas tu kita proses. Itu yang kita akan selami lagi dalam sesi kali ni. Macam mana kita nak proses tu sama ada betul atau salah. Either way, tengoklah 23%. So boleh dapat juga di kalangan pejawat awam. So, macam mana kita nak pantau benda-benda ni semua? Jadi, kalau kita ada akaun rasmi ataupun agensi rasmi yang ada akaun-akaun media sosial ni. So, kita akan lantik unit-unit ni kan. Kalau macam PPD, mungkin PPD Tuan Sal, dia boleh pantau. Example, kalau unit dia suruh dia dilantik dia lah sebagai pemantau. So pertama kali kita lah program pengurusan perubahan. So program pengurusan perubahan ni anything update, apa-apa yang update ataupun apa yang berubah. Sebab macam saya cakap tadi tu, media sosial dalam internet akan sentiasa berubah. Tengok even Facebook pun beberapa bulan yang lalu lain dia punya interface kan, dia punya display semua lain. Sekarang pun dah lain. So kita kena pantau perubahan tu. Sebab takut apa? Takut especially pemaparan display yang kita buat dalam page media sosial yang kita ada tu, dia akan berubah. Jadi dia mungkin akan jadi tak cantik ataupun ada informasi yang dipotong sekerat. Kita tidak tahu. So kita kena pantau changes, perubahan ataupun update. Apa-apa saja benda yang update kita kena pantau. Kedua adalah konten lah. Kita kena uruskan penapisan kandungan. Okay, ini ada dua. Satu is kita, macam di konteks di sekolah, kita boleh set di router ataupun di modem, di router lah especially, router wifi yang kita guna di sekolah untuk limitkan kandungan-kandungan atau konten yang pelajar ataupun staff boleh akses. Macam saya berpengalaman mengajar di Korea selama 3 bulan. Dia orang di sekolah-sekolah kerajaan di sana, especially di high school lah, di sekolah saya ada Seoul Technical High School. Dia orang ada internet di sekolah, tapi dia orang disable wifi. Okay. Wifi tu apa? Wifi tu yang kita boleh detect lah dengan phone tu kan. Kalau tengok ada wifi tu semua, so itu adalah tanpa talian. Dia wireless. Tapi internet ada. Cuma dia orang offkan wifi. Sebab apa? Sebab dia tak nak pelajar akses. Di setiap meja, di meja staff ataupun di setiap bilik, dia orang ada kabel wifi lah. Dia orang ada kabel LAN. Dia orang ada kabel berwayar yang terus cucuk kepada komputer. So ini adalah salah satu cara dia orang tapis dah, dia orang urus dia orang punya penggunaan internet di sekolah. So and then cikgu-cikgu ataupun staff, dia orang tidak boleh akses email personal selain daripada email yang diberikan oleh kerajaan Korea. Di kerajaan Korea, setiap cikgu macam kita ada 5 sekarang ni kan. Kita sekarang ni ada 5. Macam diorang ada lama sudah, diorang ada akaun rasmi, diorang ada portal rasmi untuk uruskan anything berkaitan dengan diorang punya kerja lah, productivity, pentadbiran, diorang ada di sana. So diorang off kan limit. Macam kita boleh Gmail kan, kadang tu saya ada personal saya punya Gmail, kita nak check kita punya surat, tak boleh, diorang block terus. Tapi
kalau email tu masuk ke email rasmi sekolah ataupun email rasmi cikgu sekolah tu sendiri, dia orang boleh akses sebab dia orang ada portal. Cuma mungkin ada beberapa orang lah di sekolah tu yang dilantik yang boleh check email outside, especially kalau cikgu tu dia banyak terlibat dengan urusan luar negara, antarabangsa semua tu. Dan ketiga adalah pemantauan berterusan. Yang cakap sentiasa berubah, jadi kita kena pantau secara berterusan lah. Okay. Ini adalah panduan secara umum penggunaan media sosial di kalangan penjawat awam dan juga di agensi kerajaan yang memiliki media sosial ni account. Satu is, kenapa korang nak create? Kenapa kita perlu create? Kalau rasa-rasanya tak perlu, tak payahlah create. So kita kena tahu objektif utama kita nak gunakan media sosial tu untuk apa. Kalau macam College Vocational Keningau, of course lah untuk kita promo, untuk iklankan kemasukan pelajar. Sebab kalau untuk pengiklanan media College Vocational, mungkin stigma ibu bapa masih lagi skeptical terhadap College Vocational. So macam-macam isu kan ada. Jadi kami gunakan media sosial ni untuk increase kami punya reputasi lah, tingkatkan reputasi College Vocational di Keningau dan juga di satu Malaysia yang College Vocational ni adalah bagus. Jadi kami nak promo itu. Dan juga untuk dapatkan lebih feedback lah ataupun apa-apa saja pertanyaan daripada pelajar. Sebab sekarang tu ibu bapa yang rajin call kan. Kalau mungkin di PPG pun cikgu yang rajin call. Kalau di College Vocational, ibu bapa yang rajin telefon ke pejabat tak bertanya itu ini. Tapi dengan menggunakan media sosial, kita boleh merapatkan jurang komunikasi tu. Maksudnya pelajar sendiri boleh hubungi kami. Sebab kami ada admin dekat page-page kami tu. Jadi setiap page tu mungkin ada 2-3 admin. Jadi salah satu admin tu yang berpengetahuan, ingatlah yang berpengetahuan bukan sembarang saja. Kadang tu ada juga admin pelajar, tapi kita tengok siapa yang reply tu memang kami sudah setkan orang-orang ini je boleh reply sebab kami yang tahu tentang mungkin enrollment yang masuk ataupun lebih lanjut lagi tentang kursus-kursus yang kami tawarkan. Kedua adalah memahami cara penggunaan setiap media sosial. Jadi korang kena tahu Facebook dia guna untuk apa. Instagram tu kita ada limitasi, kita boleh guna untuk apa. Even Telegram kan, Telegram sekarang ada channel yang kita boleh post macam-macam info. So cara guna dia pun macam mana supaya kita boleh guna dengan optimum. Taklah macam kalau kita ada Facebook, kita hanya tahu post gambar saja ataupun post penulisan. Tapi banyak lagi seperti kita boleh buat live di Facebook. Jadi kalau ada macam sekarang ni kita dalam pandemik, kita tak boleh buat open day kan, hari bertemu pelanggan. Jadi saya tengok banyak sekolah-sekolah di Malaysia ni diorang share, diorang buat virtual hari bertemu pelanggan. Di Keningau ni saya rasa belum lagi lah. College Vocational kami pun belum buat lagi yang hari bertemu pelanggan secara virtual, di mana diorang boleh akses pelanggan ataupun potential pelajar yang nak masuk sini, diorang boleh akses kandungan ataupun apa yang kami tawarkan tu secara online saja. Satu cara is boleh tengok kami punya posting, satu cara lagi boleh akses hari bertemu pelanggan punya online live macam tu. Mungkin kita boleh bawa diorang pergi pusing bengkel apa macam tu. Yang ketiga, mematuhi kod etika perkhidmatan awam dan dapatkan hikmat nasihat. So jika agensi anda tu tiada satu orang pun yang mahir lah dalam social media ni. Usually media sosial ni memang kita boleh tahu yang pengguna dia yang ramai mana kan. Pengguna yang ramai selalu je yang remaja macam tu ataupun yang cikgu-cikgu muda. So diorang lebih mahir macam mana cara nak guna. Tapi mahir cara nak guna tak semestinya diorang cakna ataupun diorang aware apa yang diorang post tu. Jadi dapatkan hikmat nasihat yang rasmi daripada orang-orang yang bertauliah ataupun orang-orang yang berpengalaman dalam menguruskan media sosial untuk memastikan kita punya page ataupun kita punya medium media sosial tu mematuhi kod etika perkhidmatan. Keempat, akaun media sosial milik agensi bukan individu. Sebab
banyak cara kan untuk cipta account. Dan juga ada banyak-banyak jenis. Ada yang jenis, ya ini kita cakap dalam konteks Facebook ada yang jenis fan page, ada yang group, ada yang individual account. Jadi pastikan kita punya jenis account tu betul juga dan dia milik agensi lah, maksudnya berdaftar dengan email rasmi milik agensi. Kalau anda tiada email rasmi, cipta satu email rasmi menggunakan email macam Google ke ataupun Yahoo, and then create media sosial tu menggunakan email rasmi tersebut. Bukan individu, bukan macam Khalifah, I punya Khalifah Super punya Gmail. Dan bukannya KV Keningau @moi.edu.my. Tapi kadang tu ada limitasi juga tu di Facebook sendiri sebab email rasmi yang contoh kita ada 1GOVUC, kita ada delima. Kadang tu kita tak boleh register kita punya account menggunakan email rasmi disebabkan oleh kekangan tertentu lah. So cara yang paling mudah adalah create satu email rasmi macam kvkeningau@gmail.com. Itu sebenarnya email personal tapi kami gunakan atas tujuan rasmi. Means that ada admin, beberapa admin. Bukannya satu admin, bukannya saya satu orang saja yang tahu password tu. Kalau saya satu orang saja boleh akses. Ada beberapa admin yang boleh akses. Dan contoh kalau saya pindah tempat lain, so diorang akan tukar password lah ataupun tukar hak milik supaya saya tidak boleh akses lagi benda tu. Itu email rasmi. Itu adalah email personal yang kita guna untuk tujuan rasmi. Tapi sedahulunya surat-surat kerajaan sekarang ni diorang tengah cuba untuk meluaskan penggunaan email 1GOVUC dan juga email delima lah. Macam saya juga ada buat banyak webinar. Jadi kadang tu diorang berhubung saya menggunakan email delima, email digital learning yang KPM telah sediakan kepada kita. Dan terakhir sekali, bukan, sebenarnya ada 10 ni. Yang kelima, menggunakan platform media sosial yang mempunyai pengguna ramai. Kita tak guna sudah kan macam MySpace yang lama dulu ataupun apa lagi yang Friendster ataupun Tumblr kan, blogging platform. Kita guna tempat yang mempunyai pengguna yang ramai lah supaya lagi efektif dan tak leceh untuk kita selenggara. Takkan kita nak selenggara, kita nak update setiap masa tempat yang tak banyak orang. Waste of time. Benda-benda tu semua makan masa kita tau, walaupun kita tahu teknik macam mana nak cepat atau kita type laju ke apa ke. Tapi lagi efektif is tempat yang mempunyai pengguna ramai macam Facebook, Instagram, of course, and Telegram channel lah. Yang keenam, panduan keenam adalah kita wujudkan hubungan baik dengan agensi-agensi lain melalui media sosial. Pemegang amanah ni macam kalau kita ada networking, MOU, saya tahu PPD semua banyak MOU kan. Qualification Keningau pun banyak MOU. Sekolah-sekolah lain pun dia orang ada sister school, sekolah angkat, MOU dengan industri luar, qualificational, NOU dengan wartawan Keningau for example, saya teringat yang tu. And then dengan even qualificational dan juga dengan PPD Keningau pun kita ada hubungan baik kan, sebab memanglah kami under you. So kita boleh wujudkan hubungan baik dengan cara like diorang punya page, share apa yang PPD Keningau post, PPD Keningau boleh share apa yang Qualification Keningau post, JPN pun boleh share. So itulah wujudkan hubungan baik. Dia tak semestinya kita kena bawa keluar pergi minum-minum semua tu, tak payah. Online sekarang ni senang, hanya dengan like and share, subscribe. Kita boleh wujudkan hubungan dengan baik. Betul? Betul. YouTube lah especially, kita boleh subscribe supaya orang tu boleh dapat monetize lah dia orang punya channel. Yang ketujuh, mengikuti perkembangan media sosial terkini. Jadi kita takkanlah nak post benda-benda yang dah lapuk. Kadang tu informasi tu pernah wujud pada masa dulu tahun 2010. Sekarang ni kita post juga. Tapi kita kena guna pendekatan yang lain. Especially apa yang trending sekarang ni. Kita kena go with the flow. Kita tidak boleh mengajar ataupun share informasi, kongsi informasi-informasi itu dengan cara yang lama. Ataupun kita kongsi informasi yang lama.
So, banyak sangat di media sosial sekarang ni pengguna keliru. Diorang share berita yang 2 tahun lepas. Sebagai contoh. Diorang share penjawat awam terima RM500 bulan ini. Tapi berita tu adalah berita tahun lepas, 2 tahun lepas. Memang 2 tahun lepas benda tu betul. Kita terima RM500. Tapi sebabkan diorang share ataupun diorang kongsi benda yang sudah lapuk dan diorang tak check kesahihan, so benda tu jadi viral. Betul ke orang pun tengok. Kadang tu yang cakap betul ke diorang tak baca lah kan. Kadang tu kita tengok tarikh kat situ, dekat blog ataupun dekat page orang tu ada tulis tarikh 7 Jun 2018. Tapi kita share 7 Disember 2020. Macam mana tu? Jadi kita kena tahu perkembangan media sosial terkini. Especially orang yang agensi yang ada page-page ni. Selalunya saya tidak nampak lah agensi-agensi ni silap share. Sebab kadang tu agensi-agensi pun tidak update juga dengan perkembangan media sosial terkini. Jadi mungkin lepas ni kita boleh lagi aktif lah. Especially kepada mungkin ada juru teknik yang ditugaskan untuk handle page-page sekolah ke macam tu. Itu pun boleh jadi juga. Ke-8, kalau boleh janganlah kita create atau kita cipta akaun yang kita tidak mampu selaras. Example, kita ada apa ni orang cakap, platform untuk menghubungkan antara pekerja macam LinkedIn. Selalunya LinkedIn ni saya guna ya kalau nak buat networking yang rasmi, yang macam projek-projek ataupun untuk networking dengan syarikat-syarikat. Tapi kalau rasa itu akaun personal. Tapi kalau kita sebagai agensi awam tidak mampu nak selaras ataupun pantau semua yang kita rasa best nak create dia, better janganlah. Macam YouTube channel kan, YouTube channel tu itu tak apa, kita boleh kosong konten pun, kosong video pun, itu tak kisah. Tapi yang macam page-page lain lah, itu boleh nampak dia punya, orang akan anggap, orang yang menggunakan platform tu akan anggap yang akaun yang kita ada tu tidak aktif, maksudnya dia ni tidak berapa dia tidak berapa productivity lah dalam platform-platform yang kita nak cuba untuk explore, tapi kita tidak mampu selaras. So, dia anggap kita tidak mampu untuk mentadbir kita punya agensi dengan baik. Macam itulah persepsi orang online sekarang ni, dia terus merujuk kepada pentadbiran secara nyata. So benda tu kena berhati-hati. Ke-9 adalah memang isu sensitif ni kita tidak boleh elak untuk dibincangkan. Banyak isu-isu kan, isu sensitif saya pun tidak payah bagi tahu, anda semua tahu. Tapi cuba untuk elak bincangkan tu luar daripada platform. Sebab apa yang kita bincang dalam platform, orang boleh screenshot, orang boleh gunakan untuk kepentingan dia sendiri, orang boleh manipulasi. Sekarang tu kita tulis panjang-panjang kan tentang satu isu sensitif tu. Tapi orang boleh ambil sekerat saja isu tu and then diorang boleh post viral kan. Oh sekarang ni teknologi, sekarang punya trend viral, semua nak viral. Jadi itu kena bincang lah, kalau betul nak bincang, ya terutama yang sensitif, bincang luar talian, face to face interaction. Dan terakhir sekali, panduan umum adalah kita elakkan komunikasi dengan pengguna yang bersikap agresif ataupun kasar. Ini memang kami semua ada pengalaman lah, tak tahulah di PPD Keningau online. Ni yang saya cakap atas talian bukan yang face to face interaction. Face to face tu kita boleh panggil security ke kan, ataupun kita boleh lawan balik lah macam tu kan. Tapi yang online ni kalau kita lawan balik pun, diorang bukan nampak muka kita kan. Jadi selalunya internet troll lah orang cakap, dia punya definisi dia, ataupun pengguna yang memang agresif atau kasar lah, especially dia tidak puas hati dalam satu perkara tu, terelakkan, tak payah reply, block pun boleh. Itu dia punya hal. Kalau dia betul-betul nak settle, dia kena jumpa kami secara direct lah, macam tu lah.
Sebab memang kita tidak boleh menang ataupun kita tidak boleh tenangkan orang yang bersikap agresif atau kasar lah atas talian. Atas talian benda yang paling utama ialah paling senang nak dibuat adalah miscommunication. Kita boleh salah tafsir apa yang dia cuba sampaikan, orang tu pun boleh salah tafsir. Sebab tiada emosi kan di atas talian. Anda kalau boleh tengok macam sekarang ni Google Meet, anda boleh tengok saya punya intonasi suara semua tu boleh menunjukkan saya marah ataupun saya gembira. Kalau bertulis ni, kita tidak boleh nak check. Jadi senang sangat salah faham. So elakkan. Ini adalah kawalan keselamatan bagi agensi kerajaan lah, bagi especially di Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertama, ia pastikan email rasmi tidak digunakan di akaun peribadi. Ini macam kita tidak campur adukkan lah akaun peribadi dengan email peribadi dengan email rasmi macam tu. Ataupun kita tidak post something menggunakan email rasmi. Kadang tu orang silap post sebab kita ada banyak email kan. Ada email Delima lagi, ada email 1G over UC lagi, ada email rasmi, ada email Facebook. Kadang tu Instagram pun guna email yang lain, macam-macam. Jadi senang sangat kita keliru. Jadi pastikan kita organize, kita susun dengan bagus. Kedua adalah tidak membenarkan individu lain menggunakan akaun rasmi agensi awam. Individu lain ni maksudnya individu yang tidak dilantik sebagai admin lah. Terutamanya untuk akaun rasmi yang penting macam Polis Diraja Malaysia ke PPD Keningau ke kan, yang mempunyai pengaruh yang kuat. So bahaya benda-benda ni semua boleh dimanipulasi. Ketiga, log out lah. Keluar maksud dia kat sini log out. Kita log out, kita keluar daripada media sosial apabila tidak menggunakannya, terutamanya di komputer-komputer awam. Ini mungkin juruteknik penting lah untuk sini sebab dia juruteknik komputer, dia menyelenggara pusat akses di sekolah-sekolah kan, ataupun mana-mana technician, dia orang menyelenggara komputer-komputer di agensi-agensi kerajaan, agensi awam. Jadi mungkin kita boleh selaraskan ataupun kita boleh menyelenggara dengan baik, kita masukkan additional software ke untuk boleh elakkan daripada media sosial tu login walaupun orang lain gunakan. Kadang tu kita shutdown pun PC tu bila pengguna lain on balik dan guna, dia orang buka Facebook secara contoh dia. Dia orang boleh nampak kita punya account tu masih ada boleh post. So kita tidak tahu siapa yang gunakan, especially di tempat awam. Walaupun tempat awam tu macam di sekolah. Sekolah ada 800, macam sekolah kami ada 800 pelajar, 800 lebih pelajar, ada 100 lebih pensyarah. Kita tidak tahu siapa yang guna. Takkan nak buat spot check satu-satu. Siapa yang guna akaun saya ni? Siapa yang guna akaun saya ni? Kalau phone sendiri, okay, kita boleh jaga. Tapi kalau di PC-PC kerajaan, kita tidak boleh nak jaga. Sebab tu, orang yang mengurus, ataupun juruteknik ke, ataupun orang yang dilantik untuk mengurus, kita kena buat sesuatu lah. Keempat, elakkan berkongsi maklumat peribadi di akaun rasmi ataupun akaun personal. Maklumat peribadi ini depends lah apa yang kita rasa sensitif untuk di-share, jangan share. Kadang tu kita share account number kan sebab kita nak bagi orang masuk duit, itu tak apalah. So, kadang tu ada yang buat bisnes online, bisnes kecil-kecilan, ataupun dia orang kutip sumbangan ke, ataupun dia orang buat crowdfunding, itu different story. Tapi yang saya cakap sini, yang kita rasa sensitif, yang bila orang lain tahu, benda tu akan boleh dimanipulasi. Kelima, ini selalunya di komputer ataupun di phone yang kita tidak tahu aplikasi ataupun app orang sekarang panggilnya yang tidak diketahui tahap keselamatan dia. Tahap keselamatan ni kat sini maksud dia tidak verify, dia tidak sahih. Kadang tu kita tahu macam ada kes dulu untuk update iSinar, KWST. Sekarang ni ada iSinar kan. Dekat phone, dekat Google Play Store ada app iSinar. Tapi bukan kerajaan yang keluarkan tu. Tidak tahu siapa yang keluarkan tu. Yang cipta app tu. Jadi kadang tu ada orang dia download, lepas tu dia masukkan maklumat peribadi yang macam cakap tadi tu. Masukkan nama, IC lah, nombor akaun, macam-macam lagi. Pergi dekat orang lain.
Dan macam-macam sekarang ni cara syarikat-syarikat yang kita tidak tahu sahih atau tidak tu dapatkan maklumat kita. Contoh paling saya rasa paling semua orang boleh relate adalah kadang tu kita dapat WhatsApp daripada, macam saya banyak kan dapat WhatsApp daripada koperasi, dari koperasi pinjaman peribadi lah. Saya dapat macam macam mana ada orang boleh dapat tahu saya punya butiran, saya pun tidak tahu. So itu boleh jadi tanda tanya lah, kita pernah share ke kita punya nombor telefon ni dekat orang. So tapi memanglah kalau nombor telefon ni banyak kita share kan kalau dekat website, terutamanya macam online shopping ke kan, kita ada account, tapi kita tidak tahu benda-benda ni dari mana. Ini adalah satu area yang saya tidak berani nak sentuh, tidak berani nak komen sebab saya tidak tahu dari mana dia orang tahu kita punya butiran-butiran ni, especially nombor phone. Tapi dengar cerita adalah agensi-agensi yang tidak tahu dia punya status ni, dia orang jual beli maklumat peribadi itu memang ada tau. Korang semua tahu kan. Yang tak tahu tu bobat tak tahulah. Okey. Baiklah. Ini diambil daripada unit integriti Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Ada 5 benda yang pegawai awam dilarang menggunakan media sosial. Kelima-lima ni boleh kita relate lah, boleh kita gunakan untuk diri sendiri. Pertama adalah membuat apa-apa pernyataan awam tanpa kebenaran. Okay. So pernyataan awam tu macam konteks Kuala Vocational Keningau, pengarah kita belum lagi keluarkan atau pentadbir belum keluarkan lagi bila pelajar asrama boleh pulang ke College Vocational. Tapi admin, tiba-tiba admin pandai-pandai buat sendiri posting tanpa tanpa siasat dululah benda tu betul atau tidak. Mungkin dia menggunakan dia punya maklumat sendiri, menggunakan kepakaran dia sendiri, tapi dia tidak rujuk kepada pentadbir dulu. So tak bolehlah buat apa-apa pernyataan yang orang awam boleh baca tanpa kebenaran. Walaupun benda tu betul. Okay, sebab kadang tu ada benda yang nak kasih surprise ataupun benda tu belum sampai masanya untuk diberitahu. So kena fikir benda tu. Kedua adalah komen atau membuat isu yang menyentuh perkara yang boleh menjejaskan imej dan dasar kerajaan. Okay, ini memang widely known di media sosial. Kadang tu kita boleh jadi emosi, kita boleh post macam-macam benda. Benda tu boleh sentuh sensitivity ataupun boleh menjatuhkan kredibiliti kita sebagai pejabat awam, menjatuhkan even tempat kita bekerja tu kalau kita tak tahu apa yang kita post tu. Bukan tak tahu, satu is kita tidak tahu apa yang kita share kerana tu benda tu tak betul. Walaupun benda tu viral, tak semestinya benda tu betul. Kedua adalah benda tu betul tapi kita share tu kita tulis tu dalam penulisan yang senang orang lain salah faham. Macam saya cakap tadi, kita tak boleh baca emosi. Kadang tu emosi kita gembira tapi orang baca emosi kita tu macam kita sedang memburuk-burukkan sesuatu benda. Jadi tidak bagus tak macam tu kan. So kita try. Walaupun media sosial ni kamu punya, ini saya punya account, saya punya suka lah kan. Tapi kena ingat sebagai penjawat awam, semua apa yang kita buat ni semua boleh efek kita punya pekerjaan. Okay. Ketiga, menyebarkan maklumat berbentuk fitnah, hasutan dan lucah. Ini semua orang sedia maklum. Benda-benda yang negatif semua tu hentikan, dilarang. Keempat, memprovokasi sesuatu isu yang menyalahi peraturan-peraturan dan undang-undang. Ini provok isu-isu yang sekarang hangat lah. Especially dalam masa sekarang ni memang banyak benda yang hangat. Kita tambah lagi api kan, kita tak tambah lagi api, tambah lagi minyak dekat api yang sedang marak. Jadi memang kita boleh cipta satu pengaruh lah. Especially kalau anda ni adalah penjawat awam yang berpengaruh, yang banyak kawan semua tu. Jadi nak provoke benda tu, provoke lah benda yang baik-baik saja. Kalau boleh lah kan. Ini memang yang dilarang. Kalau kedapatan, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Dan kelima, berkongsi perkara yang menyentuh sensitiviti individu atau kumpulan tertentu. So benda semua ni kat sini dilarang, especially benda-benda yang negatif lah, kelima-lima ni.
Okay, baiklah. Saya sekejap, 1 minit nak tengok. Ada tak soalan sebelum kita pergi ke slide yang seterusnya? Tengok ada 24 orang. Okay, welcome. Selamat datang semua. Boleh lagi ajak kawan-kawan. So, slide ni ada banyak lagi ni. Ada lagi separuh lagi. Okay, jika ada soalan boleh type di ruangan komen. Ataupun on mic lah. Saya cuba jawab jika dalam pengetahuan saya. Okay, tak ada. Sorry, line macam slow tempat saya. Oh, okay. Ya, line slow pun adalah isu-isu yang hangat juga kan Tuan Sal dekat Keningau ni. Sekolah pun belum lagi masuk fiber 100%. Memang kita lambat sikit lah dapat. So, pastikan anda juga pandai cari telecommunication provider yang sesuai lah di tempat anda. Bagaimana kita memantau tajuk trend? Oh, trending ni kalau dari pengalaman kami tengok apa yang rajin kena post di grup-grup yang berpengaruh, macam di kalau kita sebagai konteks dari sekolah kan, Sekolah Kebangsaan Bingkur, kita tengok di Facebook group Teacher Collection, kawan tu, kita tengok apa yang trending di sana. Selalunya kita scroll wall je, apa yang keluar di wall ataupun di newsfeed kita yang banyak kali keluar pada masa sekarang, itu adalah trending. Kalau yang tak keluar tu tak trending lah. Trending tu maksudnya yang viral tau sekarang ni. Viral ada dua jenis, satu viral yang baik, satu viral yang buruk. Jadi itu sajalah cara untuk kita pantau. Kalau dalam konteks urusan rasmi, kita boleh pergi terus ke laman web agensi kerajaan yang rasmi lah. Yang trending sekarang ni yang di SKMM kan, kalau kita boleh check. Saya share. Kalau kau tengok, kalau masuk di SKMM punya website yang anda boleh nampak di skrin anda sekarang ni, dekat sini ada banyak pengumuman yang rasmi, yang terkini lah. Tapi ini pengumuman, info. Mungkin yang trending tu, walaupun ini adalah info rasmi yang terkini, kita punya pelanggan tidak tertarik untuk mengetahui apa benda tu, macam apa ni jendela. Mungkin kita di kalangan juru-juru teknik ataupun bahagian management yang networking internet, dia sukalah ni, wow, ada jalinan digital negara, apa benda ni kita perlu tahu. Tapi untuk pelanggan kita, konteks kita, apa benda ni, tak kisahlah, asal boleh main PUBG cukup lah kan. Itulah. Jadi ikut konteks, kalau pelanggan-pelanggan macam pelajar-pelajar, orang-orang muda ataupun yang santai-santai, scroll saja kita punya newsfeed ataupun wall di Facebook, di Twitter, di Instagram yang famous ni lah, ataupun yang bagi kita di bahagian pengurusan yang memang nak share benda-benda terkini dan rasmi, go for website kerajaan yang rasmi macam SKMM kalau yang digital lah. Okay, baiklah. Next is ini juga sambungan pada tadi. Pegawai awam tidak boleh secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa cara lain membuat apa-apa pernyataan awam tanpa kebenaran. Ini berdasarkan kelakuan Peraturan 19, Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. So anda boleh baca dekat sini, ini dikeluarkan oleh SKMM juga, Unit Integrity. Sebarang komen yang menyentuh perkara yang boleh menjejaskan imej dan dasar kerajaan, membentuk fitnah, hasutan atau lucah, atau cuba memprovokasi suatu isu yang menyalahi peraturan adalah dilarang. Ya, dilarang, tapi dia tidak bagi tahu lah apa dia punya punishment atau hukuman. Ada kan hukuman dia, ada denda lah, masuk penjara. So itu possible untuk kita. Tapi kita punya efek lah tata tertib lah, kita punya rekod buku perkhidmatan tu. Ini apa ni? Right. Ni jangan salah gunakan hak kebebasan bersuara.
Ya, SKMM keluarkan video pendek, jangan salah gunakan hak kebebasan bersuara. Memang di Malaysia ni kita amalkan hak kebebasan bersuara, tapi online ni berhati-hatilah kita untuk meluahkan pendapat kita atau pandangan kita. Make sure ia berdasarkan fakta dan juga cross check ataupun check 2-3 kali sebelum kita share tu, sebab benda ni boleh berlaku kita silap share dan benda tu viral. Tapi kita nak tarik balik tak boleh sudah, sebab dah share beribu-ribu kali, berpuluh kali. Jadi apa boleh buat, kalau benda tu efek kehidupan orang lain, memang kita bersalah lah semua hidup. Kita rasa macam tu. Kalau benda tu macam yang minimum impact, kita boleh ambil tu sebagai pengajaran kita lah. Okay, ni etika oleh pegawai awam. Ini yang etika penggunaan media sosial oleh pegawai awam. Untuk akaun individu dan juga untuk akaun rasmi yang kita create atau kita cipta untuk agensi kita. Satu ialah kita semua tertakluk kepada peraturan pegawai awam. Saya tidak share di sini, anda boleh Google sendiri. Peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993. Kedua, prinsip yang kita gunakan di media sosial adalah sama dengan prinsip yang kita gunakan di pengucapan awam dan juga di penulisan rasmi ataupun tidak rasmi. Means kita tertakluklah dengan bahasa yang baik dan juga yang tidak menyentuh sensitiviti yang saya telah kongsikan di beberapa slide yang lepas. Ketiga, ini adalah isu yang saya rasa kita semua kena tekankan di sini. Patutnya kita dilarang menggunakan sosial media peribadi semasa waktu pejabat. Tapi jika kita ada waktu rehat, gunakanlah sosial media. Dia punya logik dia adalah waktu pejabat kita buat kerja lah, betul? Tapi waktu rehat, untuk waktu makan lah, gunalah untuk kita check walls, feed semua tu. Unless kalau anda gunakan sosial media untuk post-post benda yang berkaitan dengan kita punya agensi rasmi lah. Kita nak share kita punya info ataupun promosi, kita gunakanlah waktu pejabat. Keempat, ketepatan dan sensitiviti maklumat perlu disemak. Ingat, kita kena semak dulu sebelum kita post, kita hantar. Kelima, mengelakkan dari memuat turun. Ini macam dah cakap tadi, tapi ini lebih spesifik kepada pegawai awam. Elak dari memuat turun aplikasi yang tidak diketahui keselamatannya. Especially sekarang banyak third party software ataupun third party apps yang kita gunakan. Contoh dalam Google Meet ni, ada banyak third party apps ataupun aplikasi pihak ketiga yang orang cipta untuk tambah nilai kita punya Google Meet ni sekarang. Macam ada kita boleh record, kita boleh screenshot semua orang yang hadir pada sesi kali ini. Kita boleh ambil attendance, kan? Macam-macam lagi orang create. Tapi kalau anda tidak tahu ataupun nampak macam ragu-ragu, janganlah download. Sekarang tu kita download, bukannya kita download apps tu sendiri. Memang ada apps tu, tapi ada lagi benda-benda di sebalik apps tu macam malware atau phishing site yang kita tidak tahu kesahihan dia. Keenam, apa-apa saja hak cipta ataupun harta intelek yang kita kongsi telah mendapat kebenaran. Tapi kongsi ni ada banyak definisi lah. Kadang tu kita kongsi untuk profit, untuk keuntungan kita sendiri. Keuntungan tu dari segi pengaruh ke ataupun yang paling sensitif sekarang yang duit lah. Kita kongsi video yang kita buat ni, kita gunakan soundtrack orang lain. Original soundtrack orang lain, lagu orang lain. So kita jual video tu. Kita dapat profit. Orang yang cipta video tu boleh saman kita lagi banyak daripada profit yang kita ada. So make sure dah minta kebenaran lah. Tapi kalau untuk tujuan pendidikan yang benefit dia lebih kepada orang yang mencipta lagu tu, dia benarkan lah. Sebab ini untuk pendidikan kita tidak ada profit. Kita tidak ambil keuntungan. Tapi walaupun dibenarkan, sebaik-baiknya anda minta kebenaran dahulu terhadap empunya hak cipta tu lah.
Ketujuh, sekiranya terdapat kesilapan apa yang kita post, apa yang kita kongsi, kita kena akui dan minta maaf. Okay, ingat tu, akui dan minta maaf kepada umum. Jangan kita diam-diam saja. Diam-diam tu memang menunjukkan kita dah salah. Dah lah kita salah tu, kita diam-diam lagi buat macam hari-hari biasa. Jadi, confess, apologize and move on. Macam tu. Ini di kalangan penjawat awam lah, especially info-info yang rasmi yang kita post di akaun rasmi agensi. Kalau akaun peribadi itu mungkin hak masing-masing lah. Okay, ini saya dapatkan daripada sumber laman web sebenarnya .my. Macam saya cakap tadi, tidak pasti jangan kongsi. So ini adalah 4 cara kita untuk menilai sama ada maklumat yang kita ada tu sahih atau tidak. Pertama, kita lihat sumber, lihat asal-usul berita, adakah ia boleh dipercayai. Sekarang ni banyak ada Siakap Keli, ada penmerah.com, ada Siakap Keli tu kan, ada Sabah Post, ada Kelingau Kini, macam-macam kita boleh tengok. Adakah ia boleh dipercayai, adakah ia diselenggarai dengan baik. Kadang tu sumber tu betul, tapi tarikh yang salah pun masalah juga. Jadi faham apa yang anda sedang baca. Jangan share benda yang tak faham. Kadang tu orang share tajuk berita saja, tapi dia tak tengok dalam. Jadi bila tajuk konten dalam tu sensitif, itu yang masalah. So nilai, tengok dulu, evaluate, nilai, cari balance, pertimbangan sewajarnya sebelum kita share. Kadang kita nak share benda ni, kita excited, tapi kita tengok dulu, kalau saya share ni, ada tak nilai dia? Adakah akan mengganggu sensitiviti orang lain? Dan selepas nilai, kita selidik lah. Selidik lagi lah masuk dia kat sini. Selidik lagi mendalam. Kalau anda masih ragu-ragu lagi nak share atau tidak. Kalau anda masih ragu, tak payahlah kongsi. Ini pun sebenarnya .my adalah satu website yang diselenggara oleh SKMM juga. Jadi ini yang trending sekarang jugalah. Walaupun actually sebenarnya .my ni dah lama. Cuma sekarang ni trending sebab pandemik kan. Semua orang duduk rumah, semua orang guna social media. Semua orang perlukan internet. Okay, ini troll. Okay. Apa itu troll sebenarnya? So, troll ni adalah orang yang mempunyai pandangan berbeza dari anda, tapi mereka mengeluarkan komen dengan tujuan untuk menyakiti hati anda. Ya, troll ni ada banyak tau. Ada troll ni sebenarnya satu makhluk lah kalau orang selalu tengok cerita-cerita western ataupun tengok cerita movie. Troll ni satu makhluk hijau yang buruk muka dia. Badan dia buruk, besar, kuat. Tapi kalau internet troll ni, dia punya perangai buruk lah maksud dia. Dia saja je apa-apa yang anda kongsi ataupun anda yang post, dia type, dia bereply, tapi dia saja bagi komen dengan tujuan untuk menyakiti hati anda. Kadang tu bukan berdasarkan fakta ataupun bukan benda tu betul, tapi dia sengaja manipulasi penyataan anda. Buat saya cakap, internet no emotion, jadi dia cuba mainkan emosi anda dengan komen-komen yang ataupun pendapat yang sengaja bagi kita punya emosi tu tak tentu arah. Kenapa orang buat troll ni? Well, dia saja nak sakitkan hati anda ataupun dia saja nak puaskan hati sendirilah. So mereka yang melakukan troll ni, dia suka lompat dari satu platform ke platform lain dan dia tiada spesifik topik ataupun area of expertise tau. Dia tidak pandai pun pada benda yang dia komen, macam politik, macam isu pendidikan kan. Untuk orang bukan pendidikan, dia komen tentang isu pendidikan, isu dalam penjawat awam, for example. Dia saja je. Kadang tu dia type haha saja pun kadang tu benda tu serius tapi dia gelak pula kan. Itu boleh jadi salah satu troll juga. Dapat nak sakitkan hati kita. Jadi macam mana nak tangani troll ni? Delete saja komen dia. Block saja dia. Susah kita nak macam bully lah, bully cyber kan. Benda-benda ni boleh diatasi dengan hanya hide, block, delete.
Okay, benda tu. Jangan fikir terlampau banyak tentang internet troll ni. Kadang tu kadang tu memang troll ni orang-orang yang pandai tau. Maksud dia kat sini orang yang berpelajaran, ada ilmu. Tapi dia saja manipulasi dia macam saya cakap tu, nak bagi nampak dia ni superior ataupun lagi tinggi darjat dari anda. Darjat dalam internet lah macam tu. So orang-orang yang pasif ataupun yang memang ikhlas jujur nak share ni, dia rasa tergugat. Lepas tu terus tak jadi nak share apa-apa. So jangan layan orang-orang macam ni. Baiklah, ini dikeluarkan oleh The Star. Macam mana nak handle ataupun identify fake news. Okey, jadi ini juga satu video pendek bergrafik yang dikeluarkan oleh The Star tentang macam mana kita nak kenal pasti fake news ataupun berita palsu. Jadi kalau di luar negara sana, kalau berita-berita international kita boleh cek di laman web yang seperti diberitahu tu lah. Oops. Dan juga sekarang ni banyak page-page yang kita nampak macam legit tapi sebenarnya bukan. Page-page ni banyak lah sebab sekarang saya cakap mungkin pandemik, orang tak tahu nak buat apa. Jadi banyak page-page yang orang create. Saya tak tahulah siapa di belakang tu, siapa di belakang page-page, especially di Facebook ataupun di Instagram, akaun palsu yang kena create. Dia share berita yang nampak legit tapi sebenarnya telah di Photoshop ataupun telah di alter, telah diubah sesuai untuk kepentingan peribadi lah. So kita tidak tahu mana yang betul atau mana yang salah. So dengan salah satu cara dia adalah kita tengok dekat about us, ataupun siapa kami dekat section tu, and then kita tengok dekat kita tengok pada URL ataupun pada alamat website dia tu betul ke atau tidak. Selalunya kalau yang betul-betul dari kerajaan dia akan guna .my kan, .gov.my. Gov stands for government, MY stands for Malaysia. Jadi itu hanyalah domain yang hanya boleh digunakan oleh kerajaan Malaysia saja yang rasmi. Tidak boleh oleh individu ataupun syarikat-syarikat kecil ataupun syarikat-syarikat yang lain. Dia mestilah diselenggara oleh kerajaan Malaysia saja. Jadi itu memang reputably bagus dan legit. Tapi ada yang macam .com ataupun tiba-tiba ada .blogspot.com, itu korang kena berhati-hati. Korang tu dia sengaja nak dapatkan follower ramai, nak dapat duit kan, kadang tu boleh iklankan semua. Boleh boleh buat iklan, dia buat satu isu yang viral and then dia share. Dan kita share lah sebab menarik kan.
So sebelum kita share, banyak sudah saya bagi tahu di slide-slide yang lepas. Identify it first. WhatsApp, di Telegram, itu pun banyak yang kami dapati. Unit ICT especially penjawat awam yang share benda yang tiada kepastian. Forward sahaja news berkaitan pandemik yang boleh merisaukan orang. Main share saja, main kongsi saja, main forward. Jadi benda tu tak tahu sahih ke tidak. Bila check betul-betul, bila saya check betul-betul, ini tak betul ni. Tapi dah share, dah forward beribu-ribu kali. Dapat dari mana ni? Dapat dari grup sebelah. Grup sebelah dapat dari mana? Grup sebelah yang lain lagi. Kita tak dapat nak trace. Tak dapat nak trace mana sumber dia. Jadi apa benda tu? Apa masalah? Apa masalah kita sekarang ni? Kita tidak identify. Kadang tu orang yang first kali niat dia bagus untuk kongsi. Dia kata, oh benda ni bagus ni. Macam macam cakap ni. Disember ini penjawat awam semua dapat bonus RM5,000. Wow, dia pun excitednya saya nak share. Forward lah. News yang ada dekat WhatsApp ni. Kadang tu yang laporan polis pun banyak orang share dekat WhatsApp. Tak tahulah mana dia dapat. Kadang tu mungkin legit daripada pihak polis tu sendiri ataupun mungkin tidak betul kan. Dia forward. Ada 50 orang di Keningau positif COVID-19. Tengok betul ke tidak ni, share lah, panjang lah tulis, dia pun yang tulis mohon jangan bla 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 bla. Tapi bila tengok balik, bila tanya betul-betul dekat hospital Keningau ke ataupun dekat KKM, dia tidak betul, kami tidak keluarkan pernyataan ini. Jadi macam mana tu? Kita nak trace balik siapa yang share, siapa yang tu. Tidak boleh sudah, sebab kita nak sabitkan kesalahan dekat orang yang share tu, kita kena cari sumber yang utama dahulu. Tapi nak cari sumber tu tak tahu daripada Nigeria ke entah daripada kita kat Sabah, entah daripada Perlis. Kita tidak tahu siapa. Jadi benda-benda ni viral sebab tu kerajaan dia keluarkan satu laman web iaitu sebenarnya .my. Kita boleh kongsi ni kepada kaki tangan kita, kepada kawan-kawan kita. Laman web ni bukan semuanya benar dekat internet. Betul dia punya tagline kat sini. Tidak pasti jangan kongsi. So anda boleh search lah apa kita nak search tentang berita, contohnya tentang BPN ke, kita boleh search dan dia akan keluar dekat sini lah. Ada beberapa isu tentang bantuan prihatin nasional yang tular di media sosial. Adakah betul atau tidak, kita boleh cek kat sini. Duit BPN dianggap hangus jika tunggu fasa kedua adalah tidak benar. Nampak? Ada orang share dekat WhatsApp. Duit BPN burn macam tu saja kalau kita tunggu fasa kedua adalah tidak benar. Dakwaan mesej kononnya dari pihak UUM meminta dokumen peribadi pelajar bagi urusan BPN adalah palsu. Dakwaan gambar di cawangan-cawangan BSN bersesak. Banyak betul dekat sini. Dia boleh cover. Kalau info tu belum cover, anda boleh salurkan kepada mereka lah. Anda boleh tanya kesahihan. Anda boleh forward WhatsApp message yang anda terima tu betul atau tidak, salurkan kepada mereka dan insyaAllah lah mungkin diorang akan respon dengan cepat dan diorang akan publishkan dalam website ni dengan cepat. Terdapat sebaran gambar cawangan BSN sesak dan padat. Okay, ini nampak gambar memang legit lah kan. Even dekat Keningau pun beratur orang dekat BSN tu, even sekarang pun. So dekat sini menurut Bank Simpanan Nasional, dia kata gambar yang dikongsikan tentang keadaan adalah tidak benar. Keadaan di cawangan BSN adalah terkawal dan pihak BSN dengan kerjasama PDN dan rela akan memastikan penjarakan sosial dipatuhi. Macam tu. So ini sebab hari itulah bantuan prihatin nasional orang nak semak dia orang punya status masa belum keluar website tu lagi untuk check di lembaga hasil. So dia orang beratur di BSN nak check dia orang punya status layak atau tidak. Jadi sekarang ni terima kasih dekat kerajaan Malaysia, dia orang ada wujudkan sistem e-semak. So dia orang semak lah online. So kita boleh ajar juga
siapa-siapa kenalan kita yang mungkin tidak mahir ICT, kita boleh semak supaya mudahkan kerja. Boleh guna online saja. Tapi on ingat, ada juga etika-etika tu lah. Especially clearkan cookies ataupun clearkan apa-apa saja sebelum dia meninggalkan premise komputer awam yang digunakan tu, kalau dia guna komputer awam. Okay, so ingat laman web ni, ini sangat berguna untuk kita. Sebelum kita share lah, especially baca boleh, percaya jangan, tengok dulu laman web ni. Video yang kongsi, mungkin kalau line slow kat Google Meet ni pun ada problem dekat streaming video juga. So nanti untuk yang tu saya akan share dengan admin lah. Admin boleh share slide ni, nanti kan admin di hujung slide, di hujung taklimat saya ni, Tuan Sal akan share saya punya presentation ni, anda boleh tengok sendiri video tu. Okay. Right, ini slide yang terakhir sebenarnya. Peraturan dan perundangan berkaitan penggunaan media sosial. So jika anda mahu baca lebih lanjut lagi, kalau anda tidak puas hati atau anda ingin jelaskan kepada pentadbir ataupun kepada orang-orang lain tentang peraturan dan perundangan berkaitan penggunaan media sosial, so ini adalah 6 link, ini adalah 6 item lah. Pertama sekali, Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta Komunikasi dan Multimedia 1968, Akta Perlindungan Data Pribadi 2010. Lepas tu ada Surat Arahan Ketua Pengarah Mampu, Pelaksanaan blog bagi agensi Ketua Awam. Lepas tu ada surat arahan lagi bertajuk Penggunaan Media Sosial di Sektor Awam. Dan last sekali ada Amalan Terbaik Penggunaan Media Jaringan Sosial di Sektor Awam. So memang ini semua target kepada kita lah, pada kaki tangan kerajaan. Orang yang menggunakan blog, orang yang menggunakan social media untuk tujuan peribadi ataupun untuk tujuan rasmi. So ingat benda-benda ni semua, anda boleh Google sendiri. Lah, rasanya itu saja saya punya perkongsian pada kali ini selama 1 jam 30 minit. Kita start jam 9 tadi kan, 9 lebih sikit, jam 10.30. Tanpa ada orang tanya banyak. So, ada persoalan Tuan Khalif, ada 2 soalan di chat. Okey, nampak dekat sini. Cikgu Ustaz. Okey, bagaimanakah kita sudah? Pada pendapat Tuan, peranti apa yang guru patut ada dan boleh guna di sekolah yang tidak menyalahi integriti? So, integriti yang diterangkan tadi tu adalah mungkin integriti untuk kita share maklumat, dengan share maklumat apa saja kan, dengan lebih berkesan. Dan juga mungkin untuk tidak gunakan peranti di masa pejabat lah. Okay, pada pendapat saya lah kan, komputer ataupun laptop lebih sesuai kalau kita boleh gunakan di sekolah berbanding telefon pintar lah pada waktu pejabat. Okay, kat sini sebab laptop ataupun laptop yang dibekalkan kerajaan ataupun laptop yang diselenggara oleh unit-unit tertentu di sekolah, mungkin kita boleh setkan untuk buat maintenance ataupun untuk letakkan software ataupun apps-apps yang diperlukan untuk kita bukan pantau lah, tapi okay, sebagai contoh saya ada buat satu pilot test lah. Saya ada buat satu pilot test di sekolah di mana pelajar-pelajar yang pinjam laptop di College Vocational, terlebih dahulu of course ada kami punya sistem lah, kami punya sistem dipanggil bring your own device. So pelajar, dia punya logik dia kat sini, pelajar boleh bawa apa-apa peranti di College Vocational dengan syarat mesti didaftarkan terlebih dahulu lah dia punya device tu, dia punya peranti, sama ada kamera ke ataupun printer, laptop, even termasuk telefon pintar. So diorang update diorang punya device tu dalam sistem kami.
and then kami ada bagi stiker dan kami stickkan di peranti itulah. So dengan cara itu kami dapat tahu jika kami tak tahulah apa yang diorang serve kan, itu memang memang susah untuk kita kawal, takkan kita nak ceroboh diorang punya privacy kan. Tapi kami dapat tahu kalau device tu hilang ataupun tersalah letak, kami boleh cuba tracekan untuk mereka lah, sebab diorang daftarkan diorang punya warna telefon, diorang punya jenis telefon, sebab itulah itu salah satu cara untuk kami kawal penggunaan peranti. Kalau untuk guru, kami tidak hadkan lah, sebab integriti ni kalau kita setkan rules pun, tapi jika mereka tidak ikut, memang tidak boleh jadi apa juga kan. Jadi paling senang is kita bekalkan macam di Korea. Okay, so konteks di Korea, cikgu-cikgu tu sendiri diorang ada laptop yang dibekalkan oleh kerajaan sendiri. Diorang block internet. Sekarang tu benda-benda yang kita exciting yang kita boleh buat, yang best, yang boleh kita melagak, orang cakap boleh kita bagi kita leka adalah internet kan. Kalau tiada internet, mungkin kita buat kerja aja kan, kita tiada benda lain. Diorang block website-website yang tertentu macam Facebook ke YouTube, media sosial diorang block di sekolah. Ini contohlah. Kalau di Korea, diorang ada wujudkan portal untuk guru. Means that guru kalau nak minta nak cari kursus-kursus yang diorang patut hadir untuk tahun 2021, diorang boleh search menggunakan portal tu. Dia macam satu software diorang install dalam diorang punya laptop kerajaan diorang, dan diorang boleh akses. Kalau diorang nak tulis surat, nak minta kebenaran kepada pentadbir untuk keluar, example diorang ada meeting di luar, diorang boleh hantar, instead of diorang pergi ke pentadbir bagi surat rasmi, chop sign everything, diorang boleh tulis nota di diorang punya portal tu dan klik send. Diorang akan send kepada diorang punya ketua unit, diorang boleh send kepada diorang punya ketua jabatan dan sebagainya, dan diorang boleh send surat satu kopi tu kepada penganjur kursus tersebut. So memang portal tu saya kena search. Sekarang ni kalau nak search ambil masa lama lah. Saya tak ingat saya ada ambil gambar ke tidak portal kerajaan Korea sediakan untuk guru-guru. Jadi itu adalah salah satu cara diorang boleh kawal integriti diorang punya guru-guru. Means that diorang boleh guna internet tapi untuk tujuan kerja saja. Macam saya cakap tadi yang sebelum ni, diorang tak boleh akses diorang punya email personal. Jadi kalau peranti tu saya rasa kalau kita tak dapat hadkan pun tak apa, tapi kita boleh hadkan konten yang diorang boleh akses untuk make sure integriti terjaga. Ya, harap itu terjawab Cikgu Ustaz. Lepas tu sekolah kebangsaan, bagaimana kita memberi tenaga kepada komuniti? Tenaga apa ni? Energi macam mana ni? Bola jiwa ke apa ni? Saya tak faham. Tenaga kepada komuniti. Okey, mungkin boleh terangkan lebih lanjut lagi. Next is Ibrahim. Apa pandangan Tuan? Kalau ada yang berpendapat etika menghadkan kreativiti seseorang itu merujuk kepada penapisan filem yang menyebabkan sesuatu filem tersebut tidak lagi autentik dan seronok ditonton. Ya, itu betul lah. Kalau dari segi peminat filem ataupun orang yang kreatif. Etika penjawat awam ni hanya terhad pada apa yang kita post sebenarnya actually. Apa yang kita nak tunjukkan kepada orang lain. Jadi itu tak apa, itu tidak perlukan. Saya rasa kita boleh berkarya juga untuk merujuk pada, untuk menonjolkan kita punya kreativiti tu. Tapi kalau yang sensitif, saya cakap isu yang sensitif semua tu, kalau anda nak tonton ataupun anda nak berkarya, itu anda buat diri sendiri sajalah. Maksudnya don't share it with others. Jangan kongsi kepada orang lain sebab kita tidak tahu orang lain punya acceptance macam mana, penerimaan orang lain terhadap kreativiti anda tu macam mana kan. Sebab tu kita perlu rujuk, sebab kita hidup berkomuniti kan,
sangat susah untuk menjaga hati semua orang. Jadi sebab tu kita ada etika yang diwujudkan oleh kerajaan Malaysia, especially untuk guru-guru pelajar, untuk staff-staff KPM untuk ikut supaya tidak menjatuhkan credibility KPM. Sebab once you dah calarkan, orang akan cakap, oh cikgu je saya buat. Dia share, for example, dia share gambar lucah kan, example. Satu cikgu je buat, nanti semua cikgu kat Malaysia kena chop. Macam tu. Jadi, kena berhati-hatilah dalam kreativiti tu. Tapi actually kreativiti yang kita buat untuk kita self-learn, yang kita belajar sendiri, untuk kita hayati sendiri, itu masing-masing punya masa ataupun masing-masing punya time dia orang sendirilah. And then macam mana anda ekspresikan kreativiti itu, itu terpulang dekat anda punya konteks siapa yang anda share tu. Kalau di kalangan peminat-peminat filem yang ganas, for example, macam mungkin tapisan filem yang ganas kan, yang 18 SG dulu kita ada tapisan filem kan, itu mungkin anda boleh share dekat community yang anda ada tu saja, dan anda tidak tahu siapa dalam community tu, itu terpulang dekat anda sendiri. Tapi kalau dalam etika penjawat awam memang tidak boleh lah. Mungkin tidak menjawab sangat Encik Ibrahim, tapi bolehlah, itu pandangan saya lah. Jadi saya rasa banyak lagi konten yang kita boleh create yang mematuhi etika, yang kita boleh buat secara kreatif. Okay, so this is done. Baiklah, ada apa-apa soalan lagi? Mungkin Tuan Sal boleh share sekarang lah dia punya link untuk saya punya Google Slide ni, supaya yang lain boleh download dan baca lah untuk lebih lanjut dan tengok video, sebab dalam link tu ada video kan, so boleh baca. Saya share dalam chat, saya share juga dalam grup kita nanti. Okay, terima kasih. Dan saya rasa satu benda lagi yang perlu diberi penekanan ialah screen fatigue kan. Kita ada sekarang ni banyak online learning, jadi kita ada screen fatigue. Yang screen fatigue tu apa tu? Keresahan ataupun keletihan apabila kita melihat skrin komputer ataupun skrin laptop, skrin elektronik terlampau lama. Benda tu memang wujud, memang betul-betul berlaku. Jadi kita perlu consider juga jumlah interaksi antara kita dengan online learning ataupun online course yang kita buat tu. Sentiasa kita perlu ambil kira benda-benda tu semualah. Jangan terlampau lepas lebih 2 jam ke. Every 2 jam, actually maximum 2 jam untuk taklimat ataupun meeting tu, and then we go do something else, tengok pokok-pokok ke, ataupun jangan tengok skrin. So, especially sekarang lah, cikgu-cikgu ataupun technician pun, juruteknik perlu ambil tahu juga, sebab benda-benda ni semua boleh menyebabkan kita punya penglihatan terganggu lah, dan produktiviti penjawat awam boleh efek juga. So kalau kita 8 jam depan komputer, unless if you memang kaki game kan, ataupun memang kaki movie yang tengok skrin lama tak ada masalah. Usually kalau kita tengok skrin lama sangat, nanti kita nak buat benda lain tak boleh. So kita kena ambil consider benda tu, tapi itu different topic lah. Kita tak boleh cover dalam ni sebab ada dia punya research dan pandangan dan juga SOP dia yang tersendiri untuk share tentang screen fatigue ni, especially dalam online learning dan online course. Okay, saya rasa itu saja, macam tiada chat lagi kan. So itu saja perkongsian saya untuk pagi ini.